أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 19, baris yang ke-10 daripada bawah. Muka surat 19, baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan tiada dihukumkan atas orang yang mubtadi', atas orang yang berpegang dengan pegangan yang bid'ah, pegangan yang direka-reka, pegangan yang diada-adakan, yang tiada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada dihukumkan dengan kufurnya, kufur orang yang mubtadi'. Mana contoh orang yang mubtadi'? Orang yang berpegang dengan akidah yang bid'ah ni. Seperti Mu'tazilah, yakni Mu'tazilah Qadariyah, yakni Mu'tazilah Qadariyah, yang menyatakan, yang menyata di sini yang beriktikad. Kalau sebut yang mengatakan, yang berkata, ini bukan cerita bab perkataan, ini cerita bab pegangan. Yang mengatakan, bukan menyatakan, mengatakan. Mana yang kata, yang berkata, sama makna tu. Yang mengatakan. Dumi aja tulis gitu tau. Yang mengatakan, yang berkata lah, yang berkata. Yang mengatakan, kata di sini yang beriktikad bahawa sehamba itu, hamba Allah, manusia hamba Allah, jin hamba Allah, malaikah hamba Allah. Hamba itu menjadikan perbuatan dirinya diri hamba. Hamba yang menjadikan perbuatan diri hamba, hamba yang menjadikan perbuatannya sendiri. Hamba itu menjadikan perbuatan dirinya. Apa perbuatan diri hamba? Apa perbuatan diri hamba? Dah tak? Apa perbuatan kita? Apa perbuatan kita? Apa perbuatan kita? Oh, tidur perbuatan kita. Sekarang ni tak tidur ni bukan perbuatan kita lah. Kenapa tiba-tiba tidur perbuatan kita? Celek ni. Bangun ni. Mari surat iman ni. Tidur tak tidur. Semalam tidur. Perbuatan kita tidur. Allah tak ingat lagi. Kematu. Ingat tidur. Bahawa hamba itu menjadikan perbuatan dirinya. Apa perbuatan diri hamba? Nak cerita pun payah. Sebab apa? Ni lah. Ni. Hak sedang dengar ni, hak sedang tengok ni,
hak sedang duduk ni, hak sedang diam ni, itulah perbuatan diri hamba. Ke siapa duduk Bukan perbuatan kita duduk Kita dah sedar mari duduk sini ni. Berat dah ni, tak sedar ni. Selek-selek klik-klik. Kenapa duduk di surau iman? Tak sedar. Inilah ni yang sedang berlaku di kita ni. Perbuatan diri kita lah. Bangun, duduk, berjalan. Ni perbuatan kita ni. Melihat, mendengar, mencatat. Perbuatan kita. Banyak di kita ni lah. Yang kita lakukan ni. Siapa yang menjadikan? Hamba menjadikan perbuatan dirinya. Manusia buat sendiri perbuatan gerak diam dia, bangun duduk dia tu. Tak. Kalau bukan hamba yang menjadikan perbuatan dirinya, siapa yang menjadikan pula? Kalau bukan hamba yang menjadikan perbuatan gerak diam ni, kalau bukan hamba yang menjadikan perbuatan bangun duduk ni, menjadikan perbuatan mencatat ni, dan kalau bukan hamba yang menjadikan, hamba menjadikan perbuatan dirinya. Hati-hati. Ni hak ulang lepas ni. Gerak diam kita, perbuatan kita ni, di ingatan hati kita, memanglah kita yang buat. Di percakapan kita pun, memang kita kata kita yang bangun duduk, yang bergerak, yang diam. Tetapi di i'tikad kitanya, yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni dak ni. Beriktikad hamba yang menjadikan perbuatan dirinya sendiri, dengan bahawa bukan Allah yang menjadikan. Ni. Ini iktikad orang yang mubtadi'. Orang yang beriktikad dengan iktikad yang bid'ah. Dipanggil bid'ah i'tiqadiyah dipanggil. Dipanggil bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah pegangan. Yang biasa duduk sebut-sebutnya, duduk balah tu lah. Bulan maulud, bid'ah sambut maulud. Tu. Ada kematian, baca talqin, bid'ah baca talqin. Kemudian berhimpun pula di rumah arwah, bertahlil, bid'ah bertahlil. Lepas semayang, sama-sama ramai-ramai berwirid. Sama-sama ramai-ramai berdoa, bid'ah, dia kata. Ini bicara furuk agama sahaja. Cabang agama bukan i'tikad. Ini kita bicara i'tikad. Kita bicara pegangan. Kalau saya contoh tadi itu bab furuk agama, bab cabang agama. Ada yang menyatakan bid'ah, ada yang menyatakan sunat. Yang kata bid'ah pun, yang kata bid'ah, hukumnya apa? Bid'ah bukan hukum. Hukumnya apa? Hukum ni ada 5. Wajib, sunat, harum, haram, makruh. Jadi sambut maulud biar awal dahululah, bid'ah. Sebab Nabi tak buat. Sekarang ni apa hukum orang sambut maulud? Bid'ah, apa hukum? Ada ni. Haram? Berdosa? Tak berani nak kata pula. Siapa nak kata haram, dosa besar, masuk neraka? Ini sebut bid'ah. Bid'ah memang kita tahu dah bid'ah. Dah bid'ah jangan buatlah. Itu bid'ah yang dalalah. Ada bid'ah yang hasanah. Kalau sambut maulud, buat program ceramah cerita sejarah Nabi,
Ceramah cerita perjuangan Nabi, tu dah apa? Dah itu orang sambut mauludnya. Apa dia laginya? Ni ambil kek, belah kek, sambut maulud Nabi. Hai, kau rokmu. Siapa ambil kek? Kada Sulaiman. Beli kek satu besar, belah kek untuk sambut maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Oh, ni sasau sungguhlah manusia ni. Oh, atau karuk maruk, pening kepala semua. Sakit jiwa orang panggil. Itu terpulanglah. Hak kata bid'ah, Nabi tak buat. Apa hukum? Hak nak buat pun, apa hukum? Sunat. Gitu je. Hak tak mau buat pun, apa hukum? Tak buat ni nak kata haram. Setakat bid'ah, tahulah bid'ah, apa hukum? Sampai masanya buat juga, tukar nama lain. Ni manusia ni. Dah, ni kita bicara ni apa? Bid'ah i'tiqadiyah. Ni. Ni hak bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Hak tadi tu sambut maulud. Tak mau buat sudah, hak buat pun kata sunat je. Bid'ah ni tak dihukumkan kufur atas pandangan muktamad. Satu pandangan, i'tiqadnya tidak sah, kafir, kekal neraka selama-lamanya. Ni bid'ah ni. Tapi golongan yang mudah-mudah membid'ahkan amalan umat Islam, inilah pegangan mereka. Inilah pegangan mereka. Mu'tazilah, Qadariyah. Ini pegangan mereka. Dia membid'ahkan amalan orang Islam. Sebenarnya mereka beriktikad dengan iktikad yang bid'ah, iktikad yang sesat. Mereka mudah-mudah mensyirikkan umat Islam yang lain. Mereka lah yang berpegang dengan iktikad yang mensyirikkan Allah pada perbuatan ini. Ni, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Yang tersebut dah mengelepaskan kam muttasil pada af'al. Mereka yang berpegang dengan iktikad yang bid'ah, yang sesat, mereka inilah lah yang mensyirikkan Allah pada af'al, pada perbuatan yang khilaf pada kafir. Sebab itulah puak-puak ni mereka sangat anti dengan sifat 20. Sebab kalau kita mengaji sifat 20, ini di antara pembicaraan dalam kitab sifat 20. Cerita bab mukhalafah. Mereka anti juga sebab mereka berpegang Allah ni seperti makhluk juga. Pergi kepada wahdaniyah pula, wahdaniyah pada af'al. Mereka anti sifat 20 sebab apa? Sebab mereka tidak berpegang keesaan Allah pada af'al. Sebaliknya mereka berpegang dengan i'tikad yang mensyirikkan Allah pada af'al. Ni kita tengok molek ni. Dalam kitab ni ambil molek. Pegangan yang bid'ah i'tiqadiyah. Ni pergi pada Mu'tazilah, Qadariyah. Dalam kitab kita dahulu bicara dah Mu'tazilah, Qadariyah ni, jangan lupa di muka surat 12. Surat 12 baris yang ke-6 daripada atas, kemudian sambungannya di muka surat 13. Yang kita bicara tadi di muka surat 13. Muka surat 13 bagi atas sekali tu kita baca tadi. Muka surat 13 bagi atas sekali. Ketiga, mazhab Mu'tazilah, iaitu i'tikad bahawa hamba. Ni. Hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya. Kita bicara tadi, kita baca tadi. Seperti Mu'tazilah yang mengatakan bahawa hamba itu menjadikan perbuatan dirinya. Rekah je lah. Rekah. Nak lengkap. Muka 13. Bagi atas sekali tu. Itu lengkap. Ketiga, Mu'tazilah, mazhab Mu'tazilah, iaitu i'tikad bahawasanya hamba itu, hamba ni manusia, jin dan malaikat, menjadikan segala perbuatan dirinya. Mana? Yang ikhtiari.
menjadikan perbuatan dirinya dari hamba ni dengan kudrah. Kudrah mana? Yang dijadikan akan kudrah oleh Allah pada dirinya, diri hamba. Pada dirinya, diri hamba. Dia cetakan baru tu, diri tu da, ya, ra, betul tak? Tak ada ya lepas ra tau. Pak cik tak ada ya lepas ra. Lepas tu nak baca mana? Pada dirnya, gitu. Tak, saya baca dahulu, saya tak perbetulkan. Sebab saya baca kitab saya tak akan lama. Dirinya. Cetakan baru, da, ya, ra. Lepas tu, dirnya. Apa dia dir? Tak dir. Kenapa dir? Tak ada ubunyi seorang. Faham tak baca orang kita ni? Beki dah tu. Beki dah. Tambah dah. Dirinya. Tengok tu. Bahawa hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya. Tak dia gerak, diam, bangun, duduk. Perbuatan diri hamba ni. Daripada bangun sampai ke tidur, memanglah hamba melakukan perbuatan dirinya. Gerak diam tu lah. Yang ikhtiari, bukan itirari. Menjadi segala perbuatan diri dengan kudrah. Kudrah hadisah. Kudrah yang baharu. Yang dijadikan akan kudrah oleh Allah pada dirinya. Ini. Adapun kalau hamba menjadikan perbuatan dirinya semata-mata hamba, tidak berkait dengan kudrah yang Allah jadikan pada diri hamba, itu bukan Mu'tazilah Qadariyah. Itu pegangan yang kafir ijma' ulama. Itu kafir ijma' ulama. Hamba yang menjadikan perbuatan dirinya semata-mata, tidak ada kaitan dengan kudrah yang Allah letak pada diri hamba. Itu munfasil pada perbuatan. Itu kafir ijma' ulama. Mana kita? Jadi pembicaraan ni panjang sedikit lah. Minggu lepas bicara dah. Sebab Mu'tazilah Qadariyah ni memang banyaklah orang berpegang seumpama ni sekarang. Allah letak dah ni upaya pada hamba. Upaya tu dia berperanang pula. Satu laginya, Allah letak dah kandungan pada obat. Kandungan tu yang menyembuhkan. Allah letak dah kandungan pada nasi. Kandungan tu yang mengenyangkan. Allah letak dah kandungan pada air. Kandungan tu yang menghilangkan dahaga. Tu bicara lain tu. Itu bukan Mu'tazilah Qadariyah yang kita bicara sekarang. Itu pun saya akan bicara juga. Sebab sama saja. Sama saja. Itu pegangan yang bid'ah. Berpegang. Bukan hamba lah tu. Sesuatu menjadikan dengan sendiri, dengan kuah yang Allah letak pada sesuatu. Tapi itu bukan Mu'tazilah Qadariyah. Tapi sama-sama pegangan yang bid'ah. Sama-sama pegangan yang bid'ah. Tapi bukan Mu'tazilah Qadariyah. Sebab nama dia Mu'tazilah Qadariyah. Qadar, kudrah. Sama-sama masdar. Qadar, kudrah. Apa dia qadar? Hamba menjadikan perbuatan dirinya dengan qadar, dengan kudrah yang Allah bubuh di tubuh hamba. Itu qadariyah. Hak tadinya bukan hamba dah lah. Ini pergi pada sesuatu yang lebih luas. Pergi pada sesuatu yang lebih luas. Pada ni hamba, manusia, jin, malaikat. Hak satu lagi ni lebih luas sedikit lah. Cuma biasanya sesuatu ni, contoh kita, Allah jadikan tajam di pisau. Itu kuah pada sesuatu iaitu pisau. Allah jadikan panas di api. Itu kuah yang Allah jadikan pada sesuatu daripada api. Itu contoh kita lah, pisau, api. Tapi sama je. Contoh tadi, obat, nasi, air, samalah.
Jadi pada sesuatu ni Allah jadikan kuat. Allah tidak jadikan kosong. Allah tidak jadikan kosong. Faham tak ni? Di pisau Allah jadikan tajam. Di api Allah jadikan panah. Di obat Allah jadikan kandungan-kandungan yang berbeza. Di nasi Allah jadikan kandungan yang boleh mengenyangkan. Di air Allah jadikan kandungan yang boleh menghilangkan dahaga. Ini lagi luas ni. Pada ni sesuatu ni lagi luas. Allah letak kuah pada sesuatu. Sampai masa sesuatulah yang menjadikan perbuatan tu sendiri dengan kuah tu. Tapi bukan Allah yang menjadikan. Itu kita akan bicara pula tu. Tapi tu sama juga tu. Tu pegangan yang bid'ah juga, yang khilaf pada kafir. Dan hal ni pun banyak dipegangi juga sekarang ni. Kata-kata kena amati molek lah. Kena amati molek. Ada ni. Jadi hak ni kudrah yang Allah jadikan pada hamba. Hak tadi kuah yang Allah jadikan pada sesuatu. Namanya lain. Tapi Mu'tazilah kedua-dua hukumnya sama. Kam muttasi pada perbuatan. Kam muttasi pada perbuatan. Ingat tak bicara wahdaniyah pada af'al dahulu. Wahdaniyah pada af'al keluar dua makna. Mustahil pula berbilang pada af'al keluar dua makna. Dahulu wahdaniyah pada af'al, keesaan pada perbuatan, dia keluar dua makna. Wahdaniyah pada af'al. Sebaliknya mustahil berbilang pada af'al. Berbilang pada af'al yang mustahil ni dipanggil mensyirikkan Allah pada af'al, keluar dua makna juga. Satunya kam muttasi pada af'al yang khilaf pada kafir. Satunya kam munfasi pada af'al yang kafir ijma' ulama. Ada ni. Jadi sekarang ni kam muttasi pada af'al ni. Hamba menjadikan perbuatan dirinya dengan kudrah yang Allah jadikan pada hamba. Kam muttasil. Pisau memutuskan dengan tajam yang Tuhan jadikan pada pisau. Kam muttasil. Api menghanguskan dengan panah yang Tuhan jadikan di api. Kam munfasil. Hamba menjadikan perbuatan dirinya semata-mata, tak ada kaitan dengan kudrah yang Allah jadikan pada hamba. Itu kafir ijma' ulama. Pisau memutuskan sendiri-sendiri, api menghanguskan sendiri-sendiri, tidak berkait dengan tajam yang Allah jadikan di pisau, tidak ada. Itu pun tidak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Pisau semata-mata yang memutuskan, api semata-mata menghanguskan. Itu pun sama. Kamun fasi pada perbuatan. Kafir ijma' ulama. Dia hakam muttasi ni dia bekerjasama. Kalau munfasi ni hak ni dia berasingan. Dia muttasi ni Allah letak kudrah pada hamba. Hamba tu makhluk. Kudrah pada hamba makhluk. Kemudian kudrah tu yang menjadikan perbuatan diri hamba. Jadi perbuatan Allah separuh letak kudrah pada hamba. Kemudian kudrah pada hamba lah yang buat pula. Jadi Allah separuh, makhluk separuh. Faham tak? Allah setengah letak kudrah pada hamba. Hamba makhluk. Kudrah pun makhluk. Tiba-tiba kudrah pada hamba ni menjadikan perbuatan dirinya, diri hamba tu sendiri. Jadi bukan lagi perbuatan Allah. Maknanya perbuatan Allah separuh, perbuatan makhluk separuh. Dipanggil apa? Berhubung. Ataupun dipanggil bekerjasama. Ataupun dipanggil bersyarikat. Atau dipanggil kam muttasil pada af'al. Pada apa? Berhubung, bekerjasama, separuh.
Adakah keesaan pada perbuatan? Tidaklah. Kalau keesaan pada perbuatan, semua yang berlaku perbuatan Allah. Memang Allah yang menjadikan kudrah pada hamba. Tapi kudrah makhluk. Walaupun ada kudrah pada hamba, gerak dia hamba tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dah itu? Sekarang Allah jadikan kudrah pada hamba. Kudrah tu makhluk Allah. Ni. Kekuatan tenaga ni makhluk Allah. Tiba-tiba kekuatan di hamba ni yang menjadikan perbuatan hamba sendiri. Jadi keesaan pada perbuatan begitu. Berbilang yang perbuat. Allah perbuat, letak kudrah pada hamba. Kemudian kudrah tu yang berperanan pula. Bukan lagi perbuatan Allah. Maknanya sudah berbilang pada perbuatan. Tetapi bukan perbuatan makhluk semata-mata. Perbuatan Allah separuh, perbuatan makhluk separuh. Arti mereka muttasil. Ini khilaf pada kapan kita bicara ni. Hak munfasih dia tak ada kaitan dengan kudrah, dia tidak ada kaitan dengan kudrah iradah Allah. Hamba semata-mata menjadikan perbuatan dirinya. Tidak berkait dengan Allah letak kudrah tenaga pada hamba, tak berkait. Mana tak berkait dengan kudrah Allah Ta'ala lah. Ini hak munfasih. Kenapa munfasih? Berasingan. Perbuatan Allah, buat siang, buat malam, buat benda besar-besar. Perbuatan hamba semata-mata yang buat. Tak berkait dengan Allah letak kudrah pada hamba. Itu munfasih. Itu kafir ijma' ulama'. Faham juga? Berbeza tak? Sama juga dengan bicara sesuatu tadi. Sesuatu akan saya bicara nanti. Hukam mutasinya Allah letak tajam pada pisau. Letak panas pada api. Setakat tu je perbuatan Allah. Yang memutuskan tajam yang ini makhluk Allah. Tajam yang ada di mata pisau tu bukan makhluk. Makhluk tu yang memutuskan, bukan Allah. Tapi tajam makhluk tu Allah yang jadikan. Lepas tu panggil makhluk Allah. Sebab tajam tu Allah yang jadikan. Jadi tajam tu makhluk Allah. Allah jadikan. Tapi Allah jadikan tajam saja. Lepas tu tajam makhluk tu lah yang memutuskan. Ini panggil mutasi ni. Ini hak pegangan bid'ah. Yang khilaf pada kafir. Hak munfasih macam mana? Pisau semata-mata memutuskan. Tak ada kaitan dengan kudrah Allah menjadikan tajam di pisau, tak ada kaitan. Allah kerja dia dah. Allah kerja dia buat siang, buat malam. Hak pisau ni, tajam pisau ke, putus pisau ke, tak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Pisau semata-mata memutuskan. Ini kan munfasil. Ini kafir ijma' ulama'. Ini bicara pegangan. Ini bicara pegangan. Kalau kita duduk bercakap tu tak ada salah apa pun. Kalau kita duduk bercakap tak ada salah apa pun. Oh hari ni gagah molek boleh buat kerja contohnya. Oh tu cakap asbab tak ada salah. Allah pisah tajam molek senang buat kerja. Lepas tajam molek senang buat kerja. Sebab apa? Sebab pisah tajam molek. Itu hanya cakap asbab. Cakap asbab sahaja. Cakap asbab bukan bab pegangan. Cakap asbab zahir gitulah. Bila pisau tajam, maka mudahlah kita nak buat kerja apa-apa. Kadang mudah nak buat kerja apa-apa. Sebab apa? Sebab pisau tajam. Pada ni. Sebab pisau tajam. Jadi kalau pisau tupu, nak buat kerja ke mana? Apa ada tupu? Mana sebab apa? Tupu gelenyeh. Kau panggil apa? Bukan panggil tupu gelenyeh. Tupu gelenyeh. Apa ada ni? Kau panggil apa ni?
Panggil tupu sangat-sangat. Kau panggil tupu apa? Mana tupu sangat-sangat. Mana apa? Tupu gelenyeh. Tak. Jadi bila pisah tupu, nak kerja macam mana? Bila pisah tu tajam, maka kita pun katalah, Allah mudahnya buat kerja, pandai sungguh tukang asah. Badi asah pisah ni kalau tak pandai, takkan jadi tajam. Kalau tak pandai, ke mana? Ke asah pisah ni boleh gesek gitu je? Hendak ni asal pisah bang dok. Ambil batu, serak gitu je. Dia ada ski dia juga. Ke mana? Orang muda tak tahu. Orang tua, mana orang tua? Ambil batu tu, serak tajam. Jadi kita pun cakap lah, Allah tukang asal pisah ni pandai sungguhlah. Mudah nak buat kerja. Sebab apa? Pisah tajam molek. Tak ada apa. Waktu tu hanya cakap asbab. Sekarang ni kita bicara pegangan. Kerana kita bicara pegangan. Kita ada tenaga dah ni. Itu hanya bercakap asbab. Yang kita bicara sekarang pegangan. Memang Mu'tazilah ni berpegang hamba yang menjadikan perbuatan dirinya dengan kudrah yang Allah jadikan pada hamba. Contoh yang satu laginya, pisau memutuskan sendiri, bukan Allah memutuskan, dengan tajam yang Allah jadikan di mata pisau. Itu sama je tu. Itu pegangan yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ada ni. Tidak dihukumkan kafir di sini atas pandangan yang muktamad. Satu pandangan menghukumkan kafir. Sebab faham-fahamlah sekarang ni makhluk yang menjadikan perbuatan sendiri ialah hamba, makhluk. Kudrah yang Allah jadikan pada hamba, jangan lupa makhluk. Tiba-tiba makhluk menjadikan perbuatannya sendiri. Tu berat pun orang noh. Satu pandangan, kalau kata tidak dihukumkan kafir macam kita Faridah ni, mereka takkan terima. Tak kafir apa lagi? Tak ada dah perbuatan Allah di bumi ni. Tak ada. Di manusia Allah letak kudrah. Di jin Allah letak kudrah. Di malaikat Allah letak kudrah. Contoh tak dipisau, Allah jadikan tajam. Di api Allah jadikan panas. Di obat Allah jadikan kandungan apa-apa pun. Di nasi dan air Allah jadikan kandungan apa-apa pun. Lepas tu yang berlaku sepanjang masa ni, mana perbuatan Allah? Tak ada lah. Ni kita sekarang ni. Gerak diam. Tak ada dah perbuatan Allah. Sebab Allah letak dah kudrah pada tubuh kita. Dah. Tak kafir lagi gitu. Ni atas pandangan hak kata kafir. Kalau kata aircon jadi sejuk, sebab Allah letak kuah di aircon. Kalau kata matahari panasnya lah, Allah letak kuah di matahari. Kita apa lagi? Jadi saat berlaku sejuk, bukan perbuatan Allah, perbuatan aircon. Sebab Allah letak dah di aircon tu benda yang boleh menyejukkan. Jadi mana perbuatan Allah? Tak ada. Ada kafir lagi. Tu atas pandangan tak tu. Tapi mereka tak akan terima. Contoh dalam kitab ni tidak dihukumkan kafir. Sebab mensyirikkan Allah pada af'al. Allah tu bercanggah jelas-jelas dengan ayat-ayat Al-Quran. Allah Ta'ala lah khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Allah menjadikan sekalian. Mana? Bertenaga hamba Allah jadikan. Ni kudrah dia hamba Allah jadikan. Gerak dia hamba Allah jadikan. Ni bahawa Allah jadikan sekalian. Pada ni. Tajam di pisau Allah yang jadikan. Saah putuh Allah yang jadikan. Panas di api Allah yang jadikan. Saah hangus Allah yang jadikan. Itulah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Itulah rukun kenang sekalian qada dan qada. Sekalian qada dan qada.
Apa qada? Perbuatan Allah sekaliannya. Tapi kalau kudrah dia hamba yang menjadikan, tajam di pisau memutuskan sendiri, panah di api menghanguskan sendiri, tak ada lah sekalian qada dan qada. Tak ada lah. Bukan sekalian perbuatan Allah. Perbuatan Allah, hak perbuatan Allah sungguhnya tak berkait dengan makhluk, anulah hak berjalannya planet ke apa, tu perbuatan Allah. Tak berkongsi dengan perbuatan hamba. Hak berlaku di bumi ni. Hak berlaku di bumi ni. Hak berlaku di bumi ni, mana ada perbuatan Allah. Allah letak dah kudrah pada hamba, hamba sendiri dah. Ada ni. Oh ni jelas-jelas bercanggah dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, pegangan berlandas pada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat baik, inilah pegangan yang banyak dipegangi sekarang. Hak tak hukum kafir ni. Tapi ada sampai tahap bukan ni dah. Hak kafir ijma', hak kan munfasi pada af'al. Hak kan munfasi pada af'al. Hamba semata-mata yang menjadikan. Gerak dia ni hamba semata-mata. Tidak berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah letak kudrah, ada tak ada kaitan. Hamba memang bertenaga sebab memang daripada dulu sihat hamba ni. Jaga kesihatan, jaga makan minum, memang hamba ni bertenaga. Hamba sendiri yang menggerak diamkan tubuh hamba. Tak ada kaitan dengan kudrah ke Allah jadikan pada tubuh hamba. Itu kafir ijma' ulama. Ini bukan bicara sini. Pisau semata-mata yang memutuskan. Api semata-mata yang menghanguskan. Tak ada berkait dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah nu besar-besar nu. Setakat putuh. Perbuatan pisau semata-mata. Setakat hangus. Perbuatan api semata-mata. Sembuh. Perbuatan obat semata-mata. Kenyang. Perbuatan nasi semata-mata. Hilang dahaga. Perbuatan air semata-mata. Tak berkait dengan Allah jadikan apa-apa di sesuatu tu. Waktu kafir ijma' ulama. Secara tabi'ah dia panggil, secara semula jadi. Hak pembicaraan ni di muka surat di muka surat 9 dahulu. Di muka surat 9. Mutalaah dah. Kena mutalaah ni. Kena buat garisan molek. Garisan molek. Muka surat 9 bagi atas sekali tu. Maka barang siapa i'tikadkan. I'tikad ni bercakap tak ada salah. I'tikad ni bukan rasa. I'tikad. Ingat baik, i'tikad berpegang bahawa sesuatu, sesuatu umpama pisau, umpama api, umpama obat, nasi, air, obat, ceritalah banyaklah contoh sesuatu tu memberi bekah dengan illah ni turut sekali jalan. Atau dengan tabi'ah, yakni dengan zatnya, dengan diri sesuatu tu. Dengan diri pisau lah yang memutuskan. Dengan diri api yang menghanguskan. Tengok. Maka tiada khilaf pada kupunya. Ini kafir ijma' ulama'. Imam tidak sah. Semayang tidak sah. Bertaubah kemudian. Semayang puasa haji. Semayang puasa zakat haji. Kena qada kembali. Makna pisau memutuskan dengan zat, dengan diri pisau memutuskan. Api menghanguskan dengan zat, dengan diri api yang menghanguskan. Obat menyembuhkan dengan diri, dengan zat obat yang menyembuhkan. Pandai ni. Hak ni tiada khilaf pada kufurnya. Hak illah lain pula. Bila bergeraknya tangan, bergeraknya cincin, gerak cincin bukan perbuatan Allah. Hanya turut tangan yang bergerak tu. Cincin bergerak turut tangan. Tu kafir ijma' ulama. Sekarang ni. Tubuh kita ni kan diam. Barang tubuh kita akan diam. Faham tak ni? Kalau tubuh kita diam, tudung kita bergerak-gerak, baju kita bergerak-gerak,
Hok tu bangun lari dah lah. Ada hantu dah tu. Dok lah. Tuan duduk diam je. Lepas tu tudung bergerak-bergerak. Kopiah terakak. Apa ni? Ha? Pakai lari dah. Dia terjun dak tangga lah depan dia. Jadi apabila duduk diam, di tubuh kita barang pun diam. Kita bangun je, barang tu pun naik sama dengan tubuh kita. Kita pun bergerak. Barang tubuh kita pun bergerak. Siapa yang mendiamkan barang tubuh kita? Siapa yang menggerakkan barang tubuh kita? Kodok lah. Ada. Semata-mata turut tubuh. Tak ada kaitan kudrah dan iradah Allah. Tapi ijma' ulama'. Dan barang siapa i'tikad bahawasanya nya tu sesuatu. Dan barang siapa i'tikadkan bahawasanya sesuatu lah. Sesuatu takdilah. Pisau, api, obat, nasi, air, sesuatu. Memberi bekas dengan kuah. Qaf, waw, ta. Lepas waw tak ada alif tau. Alif tu kena buat bulat. Tak ada. Alif tu tak ada. Qaf, waw, ta sahaja. Kuah. Kuah ni apa? Kekuatan. Saya dulu rajin sebut lah. Tapi kesian pula. Tapi orang dah ingat dah. Orang dah ingat dah apa. Kelakor. Tapi orang yang ni dia masih lagi ikut. Kalau saya sebut dia komen lagi. Kuah di komen. Kuah halia. Allah kata kuah halia mana pula. Tapi lagi dia komen lagi tu. Orang Terengganu kita tak silap. Orang kalau berang ke mana Allah. Dia ingat dah orang tahu kita lah. Orang kalau berang tak silap. Kuah halia kunyi. Metang-metang lah dia suri rumah. Duk dapur. Sebut kuah. Lengkuas tau. Kita panggil kuah. Lengkuas. Dia kata sungguh ke dia buat kelakor tak tahulah. Kuah. Waw, ta marbutah. Lepas waw tak ada alif. Tu ada alif, tak ada alif. Kuah. Apa kuah? Ketajaman di pisau, kepanasan di api itu kuah. Kuah di obat, kuah di nasi. Gitulah kuah lah. Dan barang siapa i'tikadkan bahawasanya tu sesuatu memberi bekah dengan kuah yang jadi akan dilakukan oleh Allah Ta'ala padanya, maka iaitu barang siapa i'tikad bahawasanya memberi bekah dengan kuah yang dijadikan akan dilakukan oleh Allah Ta'ala, fasik, mana berdosa besar, lagi mau bertadek, pegang bid'ah, dan pada kupurnya itu khilaf. Dan yang rojehnya, yang kuat dalilnya, ketiadaan kupu. Gitu. Ni kam muttasil pada perbuatan. Kam muttasil pada perbuatan. Tengok dah depan. Dan setengah daripada ini sama dengan hak kuah ni. Sama dengan hak kuah ni. Orang yang i'tikadkan bahawa hamba ini memberi bekah dengan pada perbuatan hamba dengan kudrah. Tengok ni. Sama dengan hak tadi. Hak surat 13 tadi. Sama surat 13 tadi. Sama surat 13. Dan setengah daripada ini yang seperti hak kuah tadi juga, orang yang i'tikadkan bahawa hamba ini memberi bekah pada perbuatan hamba dengan kudrah yang dijadikan akan diakan kudrah oleh Allah Ta'ala padanya, pada hamba. Sama juga. Khilaf, pegangan ni pegangan yang fasik, dosa besar. Pegangan yang bid'ah, yang pada hukumnya khilaf, yang rajih yang Qad Ali kata tidak pupus. Hak kudrah ni lah Mu'tazilah Qadariyah. Hak kuah tu mazhab tabaiyin dia panggil, mazhab lain. Mu'tazilah tabaiyin. Pisau secara tabi'ah, secara semula jadi memutuskan dengan tajam yang Allah letak di mata pisau. Api secara tabi'ah, secara semula jadi menghanguskan dengan panas yang Tuhan jadikan pada api. Ini kuah dia panggil.
Ini pegangan yang pasif dosa besar lagi mubtadi'. Warna kita. Jadi hak musyak 13 tu, hak tu dia panggil Mu'tazilah Qadariyah. Dia bicara musyak 12 tu berkaitan dengan perbuatan hamba yang ikhtiari. Perbuatan hamba yang ikhtiari ni faham tak? Perbuatan hamba yang ikhtiari. Mana apa ikhtiari? Hamba memilih. Tak? Kita memilih tak? Kita memilih untuk duduk, untuk gerak, untuk diam. Itu perbuatan ikhtiari. Satu lagi dipanggil perbuatan ittirari. Ittirar dipanggil. Perbuatan yang terjadi dengan tanpa pilihan. Mana contoh? Kita terjatuh. Kita tidak memilih. Kita tersepak. Kita tidak memilih. Kita terlatah. Kita tidak memilih. Kita terbatu. Kita tidak memilih. Ada ni? Bila berlaku satu-satu perkara, jadi terketak-ketak ketakutan. Kita tidak memilih. Kita tidak memilih. Itu panggil ittirar. Hak tu memang perbuatan Allah semata-mata. Mu'tazilah pun berpegang perbuatan Allah. Ahli Sunnah pun berpegang perbuatan Allah. Itu sama je. Tak ada perbuatan hamba. Hak ikhtiari ni, hak banyak ni, hak berlaku di kita ni. Daripada bangun tidur sampai ke tidur malam. Yang berlaku di kita ni ada perbuatan ikhtiari. Ikhtiari ni lah. Hak Qadir kata, hamba yang buat sendiri. Bukan Allah. Kita Ahli Sunnah, perbuatan ikhtiari ni, hamba memilih pada zahir. Batin hakikinya balik pada qada dan qada, perbuatan Allah Taala. Gitu. Ini hak wahdaniyah pada af'al. Perbuatan ikhtiari, perbuatan yang kita pilih, pilih duduk, pilih bangun, pilih gerak, pilih diam, pilih mendengar, pilih melihat, pilih mencatat. Kita memilih pada zahir, tetapi hakikatnya itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada, itu perbuatan hamba sendiri. Sebab Allah letak dah kudrah pada diri hamba. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Yang fasik dosa besar, lagi mubtadi' pegang yang bid'ah. Sebab dia musyak 12 tu kan, dia pergi kepada segala perbuatan hamba yang ikhtiariah. Ni nak berlaku dia kita memilih belaka ni. Berlaku padanya 3 mazhab. Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu i'tikad bahawanya tiada bagi hamba pada perbuatan akhir itu melainkan usaha jua. Usaha pada zahir je. Maka tiada dikeras akan dia kepada perbuatan. Bukan hamba ni dikerasi. Hamba yang memilih. Tapi hamba yang berusaha, tapi tetap perbuatan Allah hakikinya. Adapun yang kedua tu mazhab Jabariyah. Hamba tak ada pilihan dan perbuatan. Allah semata-mata. Hakikinya betul. Tapi pegangan ni bercanggah dengan Al-Quran yang banyak menyandarkan perbuatan pada hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga ni lah Mu'tazilah Qadariyah. Hamba memilih dan berusaha sendiri dengan kudrah yang Allah jadikan pada hamba. Kita boleh beza dah tu Ahli Sunnah, Jabariyah, Qadariyah tu. Tiga ni kita kena beza molek. Dan kita bukan hanya tahu akidah Ahli Sunnah dalam bab ikhtiar usaha, kita kena jelas juga Jabariyahnya macam mana, Qadariyahnya macam mana. Ni Musyak 12 dengan Musyak 13. Ini bab ikhtiar usaha ni. Musyak 12 dengan 13 ni. Tapi dalam kitab Faridah kita memang comel sangat-sangat. Comel sangat-sangat. Mana terkadang berulang dah. Masalah Mu'tazilah Qadariyah tadi, Musyak 9 cerita dah. Tapi dia sebutlah nama Mu'tazilah Qadariyah. Disebut orang yang i'tikadkan bahawa
hamba itu berkah pada perbuatannya dengan qadar dijadikan oleh Allah padanya. Ayat 9. Dia sebut qadariyah. Itulah qadariyah. Lepas tu pergi pada itu usul Musa 13, cerita pula qadariyah. Ni terakhir ni. Cerita pula qadariyah. Kita kitab Faridah ni pula kitab pusingan yang kedua. Pusingan kedua ni tak ada tepat berutungnya kitab yang sama ulang semula. Tak payah beli kitab utung lah. Kalau kitab lain kena keluar duit pula. Berutung kitab yang sama. Part lain tak ada lagi ulang kitab yang sama. Sinilah ulang part yang kitab yang sama. Sebab kitab Faridah ni Allah lah. Tak boleh nak tinggal kitab Faridah. Apa dia lengkap. Mana kalau kita nak bicara dengan masalah sekarang, kitab Faridah lah hok comel ni. Jadi sayang nak tinggal tu. Contoh kitab Al-Misbahul Munir yang saya mengajar di Masjid Krista hok semalam tu. Dia bicara dan sifat iradah umpama hok Musa 9 tadi. 9 tu kan bicara sifat iradah tu kan. 9 tu bicara 8 9 kan bicara sifat iradah. Ni pegangan yang kapi, pegangan ahli sunnah ni ada belakang surat surat 8 di bawah, surat 9 separuh ke surat tu comel. Tapi pembicaraan tak ada dalam kitab Al-Misbahul Munir. Dia tak ada bicara. Tak panjang bicara lah. Jadi nak comel memang dalam kitab Faridah ni juga. Kalau tukar kok Faridah jadi Pati Faridah. Gitu je lah. Gitu je. Tak tahulah kita ni habis Faridah ni Faridah pula jadi Faridah belaka lah kita ni. Muslimat kita panggil Faridah belaka dah. Apa nama dia Faridah? 3 kali kita Faridah. Pergi kelas tu Faridah belaka lah nama. Dah lah 2 kali je. Yang 3 tu tekilah guna-guna pun. Sebab apa? Dia punya pembicaraan tu lengkap. Pembicaraan tu lengkap. Tapi ingat baik ni, ini bicara i'tikad. Ini saya sebut berulang kali. Saya sentiasa peringat. Siapa-siapa yang mengajar, bicara bab i'tikad, rasa, ingat, hadir, menjiwai di hati. Betul ya? Jadi. Tu bukan. Kita bukan bicara rasa. Kita bicara i'tikad. Rasa tu zauq. Itu maqam aulia. Kita tak bicara bab maqam di sini. Dia capu aduk. Terengganu kita banyak pasien tu. Di KL pun banyak pasien tu. Capu aduk. Dan ada yang dianggap sebagai tuan guru. Yang dikatakan ada pondok. Tajuknya i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Sepenuhnya rasa. Tak rasa. Nampak kita Allah jadikan. Tak rasa. Hidup kita Allah jadikan. Bukan apa. Tak rasa dengar ni Allah jadikan. Tak ada makrifah dipanggil. Allah kata. Waktu nak ngaji ni kita guru mursyid. Dia suruh ngaji guru mursyid. Tapi dia bukan guru mursyid. Dia sesak aja gitu. Tapi orang yang sama saya pernah terdengar dahulu. Bukan salah pondok. Memang duduk pondok. Dia kata selepas daripada saya dia kata dia pergi kelas kat luar. Dia orang budak pondok ni biasalah. Budak pondok ni dia taklah strict dia mengaji di pondok. Budak pondok ni dia hari Minggu ke malam-malam ke dia ada cikgu kat luar. Itu biasa je lah duduk pondok. Lepas duduk pondok ni orang ada mutu, ada apa semua. Bukan nak ke mana-mana pun. Mereka nak pergi belajar kelas-kelas di luar. Nak pergi belajar kelas-kelas di luar. Lepas tu perlu pada kenderaan. Jadi dia kata, dia mengaji pondok, dia kata, tak jumpa lagi tauhid yang sebenar. Dia kata, dia mengaji di luar, boleh jumpa tauhid yang sebenar. Tauhid mana? Tauhid rasa. Ini sesak Dan saya peringat. Saya ada tengok baru ni tajuk akidah Ahlussunnah Jamaah. Di kalangan komen tu ada juga yang ikut kelas saya. Tapi dah istiqamah lah.
Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Oh, dia pun komen, bagus, alhamdulillah, bagus, alhamdulillah. Seorang aja. Oh, komen, tak apalah, kamu semua wali, saya ni orang awam, saya tak boleh rasa gitu. Ada komen. Ada seorang komen. Dia kata, kamu semua tak apalah, kamu semua boleh rasa Allah sebab kamu wali. Saya bukan wali, saya tak rasa Allah, saya berpegang sahaja. Ada seorang. Seorang tu je lah. Tapi tak ada orang balas apa pun ke dia. Tak ada orang serang ke dia, tak ada. Ada. Hal lain, alhamdulillah, inilah. Apa? Rasa, dia suruh rasa. Tu karuk-maruk. Tapi disebut dah dulu. Dia bukan dalam pondok. Dia jumpa luar pondok. Dalam pondok ni dia panggil tauhid teori sahaja. Masa lagi syirik kupur dengan Allah. Tauhid di akal ni. Bukan dirasa. Tak. Tauhid di i'tiqad. Bukan dirasa. Rasa tu maqam awliya. Dia panggil tauhid zauq, dia panggil. Tauhid syuhud, itu awliya. Kita bicara tauhid i'tiqadiyun. I'tiqad bukan rasa, bukan pandang. Bayangkan siapa tahap ni hak di tuan guru kan ni. Sebab dia kata barulah dijumpa tauhid yang sebenar. Tauhid sebenarnya sahabat, dia kata. Tauhid sahabat tu tauhid maqam baqa. Tinggi daripada maqam aulia lagi. Ni baru tauhid sahabat, dia kata. Allah kata sesak sungguhlah. Dia baru jumpa, tapi bukan dalam pondok, dia jumpa luar pondok. Dia tengah balik dia belajar tauhid yang sebenar di luar pondok. Tauhid macam tauhid sahabat. Nak tauhid sahabat, dia kata. Tauhid sahabat apa? Tauhid aulia biasa pun tak sapa kita ni. Tauhid sahabat. Tauhid sahabat tu tauhid maqam baqa. Tauhid aulia ni tauhid maqam fana. Itu bicara bab Allah. Itu bicara bab maqam, bukan bicara bab syariat. Orang memasuk. Ni yang dituan guru kan ni. Ni merosokkan ni. Memasuk. Apakah bahan yang paling utama memasak? Dia kata garam. Garam. Macam mana? Boleh tak memasak kalau garam tak ada? Habis. Boleh tak? Hak lain lengkap. Hak lain lengkap. Garam je tak ada. Boleh jadi. Singgang tak pakai garam tau. Singgang pakai garam tau. Pakai. Minta maaf, saya tak pandai buat singgang. Minta maaf. Saya duduk pondok, buat singgang sekali. Duduk pondok buat singgang sekali, jadi. Belajar ngemuk di rumah. Buat jadi ya sekali. Yang kedua tak jadi dah. Waktu halah dah buat. Yang pertama je jadi. Yang kedua tak jadi. Lepas tu tak ada lah. Kau ikan kering gitu je. Lepas tu bawa sambar. Lagi pondok bawa sambar. Bawa sambar tu kan. Sambar ikan tu lah. Sambar. Sapa ke. Ko'uf. Ko'uf apa? Ko'uf apa? Tengik dah rasanya apa? Ko'uf dah. Mana? Ko'uf apa lagi? Lama ni panggil apa? Bukan panggil ko'uf. Tengik. Faham tau? Tengik tak tengik pun makan sampai kelicin jugalah. Tidak. Takkan makan nasi saja. Tu kadang-kadang gini nete tepi pondok orang. Tulang nasib baik boleh makan di pondok dia. Gitu je lah. Dah tak pandai nak buat. Buat sekali kasingan jadi. Yang kedua tak jadi. Tak ada bakat. Tak ada bakat. Lepas tu apa tak bergarangnya? Gula garang tak tahu. Singgang garang, gula bergarang, apa benda lagi? Benda apa? Goreng ikan bergarang juga tahu. Masak air warna pula. Tu nak tanya. Dia kata ni orang ceramah ni, orang ngajar ni, dia kata tunggu garam. Kita pun memasak. Kita rasa garam itulah yang menjadikan masakan kita sesedap rasa. Kita rasa garam itulah yang menjadikan masakan kita sesedap rasa. Syirik kafir dengan Allah Ta'ala. Bukan yang mesedapkan rasa garam buat. Allah buat. Allah. Anda kata karut-marut Karut-marut sungguh lah. Tengok ni. Memang dirasa hati Allah mujur kot jumpa garang. Kalau tak ada garang kena cari garang. Allah garang tak ada nak masuk macam mana tu. Cakap sebab rasa di hati garang lah.
bubuh garam secukupnya, bubuh gula secukupnya. Barulah jadi sedap. Jadi sedap kenapa? Kerana garam, kerana gula. Rasa makhluk yang menjadikan sedap. Syirik akan Allah. Nak cerita apa ni? Digi ceramah pula tuan-tuan. Tuan-tuan belaka tu syirik je kalau nak kira. Ambil dia tohok tanah. Tunggu apa gitu? Karut-marut ni. Punah dia bawa. Kena rasa, kena ingat. Kena rasa, kena ingat. Kita naik kenderaan. Ini rakaman lama lah saya dengar. Kita naik kenderaan. Naik kereta sedap. Naik kereta biasa. Rasa beza tak? Naik kereta mewah lah. Dia contoh Mercedes. Naik kereta biasa ni kacir. Kacir. Dia contoh Mercedes dengan kacir. Kan ada perasaan kita. Rasa kita macam mana? Kita bawa rasa macam mana kalau Mercedes? Kalau kacir kita bawa rasa macam mana? Kalau Mercedes ni kalau laju macam mana? Kalau kacir ni kalau laju gak kacir lah. Menampak lah dia ni dah laju dah kacir kan. Tu hok melompat tu kacir ke apa tu? Kacir tau. Kancir dah hok melompat tu. Madam kacir kan? Kalau ada kecemasan, kalau break, Mercedes macam mana rasa? Kalau kancir macam mana rasa? Kalau Mercedes rasa tak penat. Kalau kancir rasa penat. Mercedes kacir yang jadi sedap ke, penat ke, tak penat ke. Syirik akan Allah. Sebab Allah yang menjadikan, bukan Mercedes, bukan kacir. Ini memang karut-marut sungguh lah. Kalau kita jalan highway kan, pada jalan highway ni kita akan lancor je kan, tak penat padang. Kalau jalan kampung kan, berik, lepas tu selekor, berik, lepas tu selekor, kita akan mudah penat. Tapi kalau highway, terus je. Pandai ni, kurang penat. Highway, kurang penat. Jalan kampung, jadi penat. Rasa highway yang menjadikan kita sedap, jalan kampung yang menjadikan kita penat. Syirik kafir dengan Allah. Jadi banyak lagi lah. Banyak lagi hok mengajar gini. Karut-marut lah. Saya biasa sebut hok diajar tu. Hok elam TV tu, elam Milo tu. Minum Milo anda jadi sihat dan kuat. Kan? Minum Milo. Ada lagi elam tu sekarang? Ada. Tak sungguh masa budak-budak nak main bola, minum Milo dulu. Ikut ke elam tu dah kita nak main bola kan. Minum Milo dulu. Nak main bola. Tapi dah tak pandai juga walaupun minum Milo pun. Minum Milo anda jadi sehat dan kuat. Dia kata pun terbatal agama dia, terkeluar iman dia, kafir. Kenapa dia nak ajar gitu? Kenapa elam Milo? Elam apa pun sama je tau. Kalau kata sabung, sabung berkilat habis. Power. Kalau minyak pelincir tu kan dia nampak kat elang tu kan, enjin tu, laju tu. Minyak tu minyak selendar tu lah, minyak enjin tu. Tengok. Minyak comel ni kan tunjukkan power. Kafir belaka lah, dia seorang je dok kafir. Ni karut-marut ni. Ingat baik, pegangan saja. Bukan bak rasa ingat, bukan. Ni kita selama duduk ni, duduk gini ni. Memang kita yang buat. Rasa Allah. Berpegang Allah. Tapi rasa tak? Tak rasa. Kita orang awam. Tak ada salah apa pun. Dia ceramah tu tuang-tuang tu orang ramai lah kena. Dia seorang je lah tahu isi situnya. Berat tak berat. Tapi berjalan gitulah, tak ada. Pihak berkuasa tak ada ambil tindakan apa pun. Dia live. Bukan kelas tertutup. Orang boleh dengar belaka ya. Live. Tapi kadang-kadang orang tak boleh nak nilai salah tu macam mana tu. Kita bicara i'tikad sahaja. Kita bukan bicara bab rasa, bab pandang, bab syuhud, bab hadir, bab menjai, bukan. Itu bicara bab basirah, itu bicara bab maqam aulia. Kita bicara bab i'tikad. Habislah. Warna kita ni. Nak baca sekali lagi? Baca sekali lagi tau. Nak baca sekali lagi. Lepas tu muka surat 12, 13 tadi, muka 8, 9 tadi tu, balik tengoklah. Situ syamil dah. Khilaf pada kapi, kapi ijma' ulama'. Khilaf pada kapi, imannya sah ataupun tidak sah. Tapi kalau iman sah pun dosa besar. Kalau kapi ijma' ulama', mana ulama' tauhid mengatakan kapi belaka.
pegang yang kafir, kekal neraka selama-lamanya. Kalau bukan akidah yang seumpama tu. Jadi itulah sekali lagi lah. Dan tiada dihukumkan atas orang mubtadi' dengan kufur seperti Mu'tazilah yang mengatakan bahawa hamba itu menjadikan perbuatan dirinya, yakni dengan kudrah yang Allah jadikan pada dirinya. Wallahu a'lam.